Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni kali keempat aku buat video jawab soalan daripada Jom Dakwah. So, kita tengok soalan dulu. Kita jawab soalan dulu. Sebabnya video sebelum-sebelum tu aku dah banyak salah juga. Ada video part 2 dengan part 3 aku ada salah. So, aku cuba yang tu tak ada salah. Kita jawab soalan terus lah. Okay. Untuk soalan first, soalan pertama, pilih pernyataan yang salah mengenai malaikat. A. Dijadikan daripada cahaya. B. Tak makan dan tak minum. C. Tidak berjantina. D. Mempunyai nafsu. Malaikat dijadikan daripada cahaya, betul. Tidak makan dan tak minum. Tidak makan dan tidak minum, betul. Tidak berjantina, betul. Mempunyai nafsu, salah. Sebab malaikat ni tidak mempunyai nafsu. So jawapan aku D. Betul. Antara sifat malaikat, malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat tidak bersifat, tidak berjantina lelaki atau perempuan. Malaikat terpelihara daripada melakukan dosa. Keempat, sama dengan manusia, merasakan kematian sebagaimana makhluk hidup yang lain. Kelima, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin dan bersih daripada mempunyai nafsu syahwat. Antara kalau dia nak dibandingkan malaikat dengan manusia, yang mana dia angkat lagi tinggi darjatnya, ialah manusia. Walaupun malaikat ni, kata macam, malaikat ni dia, kalau Allah suruh dia buat apa pun, dia akan buat dengan tanpa bantahan. Kalau kita ni macam manusia ni, kita suruh Allah, kita diperintahkan untuk menunaikan solat, tapi sama juga, ada yang tinggal, ada yang sengaja tinggalkan, ada yang tertinggal. Tapi malaikat kalau melakukan tugasnya memang tak akan ada mistake lah, tak akan ada salah. Tapi kenapa manusia diangkat darjatnya tinggi lagi pada malaikat adalah antara salah satunya, manusia ni punya nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Kira nafsu ni adalah macam cabaran yang paling kuat. Okay, macam kalau kita ni, kita kena lawan nafsu kita untuk mengelakkan daripada melakukan dosa. Malaikat tak akan melakukan dosa sebabnya dia tak ada nafsu. Okay, macam kalau kita nafsu kepada zina apa semua kan, itu adalah antara salah satu sebab kenapa manusia ni darjatnya lagi tinggi daripada malaikat. So, kita terus kepada soalan kedua. Di bawah adalah perkara yang membatalkan puasa kecuali A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Rasa makanan dengan hujung lidah. D. Pitam sepanjang hari. Kecuali makan dan minum sengaja, membatalkan. Muntah sengaja pun membatalkan. Pitam sepanjang hari pun membatalkan. So, jawapan dia adalah C. Rasa makanan dengan hujung lidah. Kalau kita rasa makanan dengan hujung lidah kan, macam mak kita pemasakan, lepas tu dia rasa dengan hujung lidah, di bahagian hujung saja, bahagian ni. So, benda yang tidak membatalkan puasa sebab dia tidak masuk ke dalam rongga. Okay, betul. Kita tengok apa dalilnya. Antara hari-hari yang disunatkan berpuasa, puasa 6 bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dituruti dengan 6 hari Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Okay, puasa 6 ni biasanya dilakukan dalam bulan Syawal. Tak kisahlah awal ke, tengah ke, hujung ke, asalkan dalam bulan Syawal. Puasa Isnin dan Khamis. Puasa Isnin dan Khamis, yang ni puasa sunat. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, diangkat amalan seseorang pada Isnin dan Khamis, maka aku lebih suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Inilah sunatlah kita melakukan puasa pada Isnin dan Khamis. Puasa ketiga, puasa hari Arafah, hanya untuk orang yang tidak mengerjakan haji. Hari Arafah adalah pada 9 Zulhijjah. Pada puasa pada hari tersebut adalah besar fadilatnya
Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud puasa hari Arafah, aku mengharapkan pahala kepada Allah bahawa ia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun selepasnya. Soalan ketiga, di bawah adalah perkara yang membatalkan puasa kecuali soalan sama ni. C. Dalil benda apa ni? Dalilnya lain. Istilah maksud yang lain. Perkara yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Keluar darah haid dan nifas, muntah dengan sengaja, berjimat pada siang hari, mengeluarkan air mani dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga hingga sampai ke halkum atau perut. Ketujuh, gila. Ini adalah contoh-contoh perkara yang membatalkan puasa. Untuk soalan keempat, air mutlak ada. Air mutlak ni tak silap aku ada 7 jenis air mutlak. Air mutlak ni air yang kita boleh gunakan untuk berwuduk yang suci. Air yang suci lah lebih kurang. Macam contohnya, kalau tak silap aku, contoh air mata air, air paip, apa semua yang boleh kita gunakan untuk kita bersuci lah, untuk kita berwuduk. Lebih kurang macam tu lah. Tengok dulu dalil dia. Betul, kita tengok dulu dalil dia. Air mutlak yang mana air ini adalah suci daripada lagi menyucikan. Air yang boleh diminum dan dibuat bersuci seperti berwuduk, mandi dan membasuh najis dan sebagainya. Air ini tulen, juga tidak bercampur dengan benda-benda lain untuk merubah ia dari bentuk atau rupa asalnya. Air mutlak ada 7. Kira air mutlak betul. Air mutlak ada 7 and dia air yang suci untuk kita berwuduk. Lebih kurang macam tu lah. 1. Air hujan. Air yang tidak bercampur. Air hujan, air laut, air sungai, air telaga atau perigi, air embun, air mata air ataupun air paip, dan last sekali air salji. Soalan yang kelima, air ada berapa bahagian? Air ada 4 bahagian. Air ada 3. Yang ni air ada, aku tak tahu air ada berapa. Ada berapa bahagian? Okey, aku cuba jawab A. Air ada 3 bahagian. Salah. Okey, air ada berapa bahagian? Okey, dalilnya agama Islam meletakkan air sebagai suatu benda yang suci. Lagi-lagi dalam kalangan penganut Muslim untuk melaksanakan ibadah sehari-harian. Walau bagaimanapun, Islam tidak menyatakan status semua air adalah suci dengan mengkategorikan semua sumber air kepada beberapa jenis. Kira air ada 4 jenis. Air yang suci dapat lagi menyucikan dan tidak makruh digunakan. Contohnya air mutlak. Kedua, air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan, iaitu air yang terjemur di bawah kepanasan matahari. Contohnya air syammas. Yang ni aku ingat ni, masa sekolah rendah ni ada belajar ni. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan air yang digelar mutawal. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Keempat, air bernajis yang dikenali sebagai air mutanajis. Okey. 1 salah daripada 5 soalan. Okeylah, sebab yang ni pasal bahagian air ni aku dah lupa juga. Ni baru ingat balik. Okey. So aku rasa ni je lah untuk video kali ni. Kita tengok untuk video akan datang. Aku cuba untuk dapatkan yang lagi mencabar soalan, lagi benda baru ataupun benda yang aku dah lama lupakan. Sama-sama kita share ilmu. Apa pun, Assalamualaikum dan terima kasih.